Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul 'azim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita sambung bacaan kitab kita, masih lagi berada di bawah tajuk berkenaan 15 perkara yang mendatangkan bala ke atas umat manusia. Kita telah membaca sampai pada masalah orang hina dina menjadi penganjur kaum. Kita sambung pada masalah 180. Masalah 180. Sabda Nabi SAW lagi, wa akrimar rajulu makhafata syarrih, dan dipermuliakan seseorang kerana takutkan kejahatannya. Wa ukrima, diikramkan, dimuliakan. Ar-rajul, seorang laki-laki, makhafah, kerana hormat, kerana takut, syarih, akan kejahatannya. Hari yang mana Nabi kata apabila orang jahat ni orang hormat. Orang yang buat jahat, orang yang buat mungkar, orang yang jadi samsing, itu dihormati, ditakuti kerana samsing dia itu, kerana jahatnya itu. Maka ini satu tanda mustahak turunnya bala ke atas manusia. Jadi saya baca mustahak lah. Saya tak kira tuan-tuan silap bila dengar mustahil pula. Sebab saya tengok tajuk CD kita mustahil. Jadi dia mustahiqah. Dia ada qaf di belakang. Kita sebutlah mustahak lah, senang supaya yang buat CD nanti tak silap dah. Nanti dia macam mustahil pula. Mustahak diturunkan bala ke atas manusia, iaitu dipermuliakan seseorang dan dihormatkan dia kerana takutkan kejahatannya dan celanya. Makanya yang ni yang berlaku pada hari ni. Mak bapak sekarang takut pada anak-anak kerana anak tu jahat. Nak tegur, nak marah, nanti lari daripada rumah. Biarkanlah. Tak ada dinasihatnya, tak ada ditegur, takut. Mak tak berani buat apa pada anak, bapak pun tak berani buat apa pada anak. Sebab takut anak tu buat macam-macam nanti. Habis-habis koman pun lari daripada rumah. Itu belum masuk lagi dipukulnya kita, dibunuhnya kita. Diam je lah. Takut dengan rempit. Dengan mak rempit pun takut sekarang. Dibunuhnya sekarang ni mak rempit. Kalau kita hon aja tuan-tuan, 150 orang mak rempit akan kerumun kita. Dipukulnya kita dengan helmet dia. Mati kita. Bukan kata kita pun takut, polis trafik pun takut lah. Ini yang kata Rasulullah sebut dalam hadis ini tentang tanda-tanda akan berlakunya bala Tuhan. Maka apabila datang seorang itu kepada kamu, lalu dengan segeranya engkau hormatkan dia, dan telah engkau sediakan baginya tempat duduknya daripada kerusi yang baik-baik dan bilik yang comel, dan kau sorongkan kepadanya makanan dan minuman yang sedap-sedap dan yang bagus, dan engkau duduk di hadapannya berbual berlabun dengan sehabis-habis mesra. Di dalam itu kau sorongkan ke hadapannya barang yang mabuk seperti rokok dan sebagainya, atau apa-apa manisan. Hari ni dah kena buat dah macam itu. Kalau kenduri kenara kena buat dah macam itu. Kalau tak buat, dikutuknya. Kalau tak bagi bunga telur, tak bagi tu apa tu, beg sekarang ni bukan lagi bunga telur lah, satu beg dibaginya. Dalam beg tu segala makneka ada, dengan telurnya, dengan kuihnya, sapu tangannya, coklatnya, semua tu. Tak bagi yang itu, diumpat lah. Takkan bagi RM10 telur 2 butir je dapat. Jadi tak nak orang kutuk, tu pasal buat sekarang. Tak nak orang kata, dah jadi kena buat.
takut orang kata. Yang ini yang berlaku di akhir zaman ni. Takut nak tegur orang, tak berani nak tegur kemungkaran, dan terpaksa membuat sesuatu sebab takut orang itu condemn pada kita. Maka semuanya itu supaya mendapat kepujian kamu, dan tiada aib celanya ke atas kamu. Dan bila berjumpa ia dengan kekasihnya, berceritalah ia, aku telah pergi ke rumah si Anu, dimulianya aku, dihormatnya aku, diberinya aku makan dan minum yang sedap-sedap, dan diangkat apa-apa manisnya dan barang yang sedap-sedap padanya. Cukup sedia elok tempat duduk dan tempat makan minum. Dan tiada dikatanya engkau itu orang tidak bagus, tiada memberi hormat, tiada memberi makan, duduk makannya di atas tanah, tiada dijamu teh sekalipun, tiada berkecek dan mesra, tiada dan tiada. Yang tu yang tak mau. Kita buat biar orang puji kita. Kita buat ni biar orang puas hati. Kita buat ni biar tak ada komplain. Maka orang hari ni buat bukan lagi kerana tuntutan daripada agama, sebaliknya tuntutan supaya orang tak kutuk, orang tak ngumpat, orang tak caci. Manusia buat sekarang ni sebab takut orang caci. Manusia buat hari ni terpaksa layan hari ni sebab takut orang komplain. Maka apabila berlaku demikian, yakni menghormatkan seseorang kerana takutkan kejinya dan takutkan aibnya, maka itulah alamat mustahak diturunkan oleh Allah bala. Macam hari ni lah, kita buat sesuatu ni sebab takut orang kata. Kita hari ni takut nak tegur, macam-macam kita tak berani cakap, takut kena boykot. Takut orang pulau kita. Tok Imam tak berani tegur makmum sebab takut makmum lari. Ustaz tak berani tegur anak murid sebab takut anak murid lari. Anak makmum pula tak berani tegur Tok Imam sebab takut Tok Imam merajuk lari. Makmum tak berani tegur jawatan kuasa surau sebab takut nanti jawatan kuasa surau kunci pintu, tak boleh sembahyang. Jawatan kuasa pun tak berani tegur jemaah. Pasal apa? Takut jemaah nanti pindah tempat lain, surau dia tak ada orang. Jadi budaya takut dan budaya takut ni dah jadi merebak merata dah. Tak berani nak menegur pemimpin, takut kena buat apa-apa nanti. Dan pemimpin pun tak berani tegur rakyat, takut rakyat tak pangkah nanti. Dah jadi timbul satu budaya takut. Jadi kalau aku buat macam ni, risikonya macam ni. Kalau aku tegur macam ni, jadi macam ni. Jadi akhirnya perbuatan kejahatan tu dibiarkan. Tak berani tuan-tuan. Kalau kita tutup kandang babi pun tak berani kita. Sebab kita takut cina-cina babi tak sokong kita. Ini yang Nabi sebut. Wa ukrimar rajulu makhafata syarri. Lantaklah, datanglah wabak sesemua babi ke semua apa, lantak je lah. Janji ladang babi tu tak tutup, takut Cina marah kita. Dulu masa sesemua burung habis ayam dibunuhnya. Tu ingat 2-3 tahun lepas, sesemua burung habis ayam tu kena bunuh. Ayam kampung kena bunuh tengah tidur pula. Datanglah orang pakai baju macam angkasawan. Macam baju angkasawan, tangkap ayam bola guni, disembunyi racun, mampus ayam tu. Menung makcik-makcik di kampung, menung pakcik-pakcik ayam kampung kena bunuh. Tak apalah, udah sesemua burung, kata dia. Nak buat macam mana? Sabar je lah. Sekarang sesemua babi, kenapa tak dibunuh babi? Kalau sesemua burung, bunuh ayam. Kalau sesemua babi, kenapa tak dibunuhnya babi itu? Babi itu ada imun ke? Ada immunity ke babi ni? Dia boleh AF masuk ke? Dah keluar masuk balik ke macam mana? Ada kita tak mahu tuan-tuan budaya macam itu. Dah kata bunuh lah. Mesir berani buat 250,000 ekor babi, mampu dia bunuh habis. Sebab orang Kristian bela di tempat dia 250,000 ekor babi bunuh bagi mampu. Rakyat dia ada 70 juta di Kahirah saja. Babinya cuma 250,000 ekor. Tapi kita ni rakyat 27 juta, babi berjumlah 2,5 juta. Daripada 700 lebih tuan-tuan. 700 kandang. 27 juta, babi 2,5 juta. Tak pada tuan-tuan, siapa yang pergi terkedarah babi ni? Tapi kenapa tak ditutup? Takut nanti pengundi boikot, dipangkah calon lain. Bila wujud budaya-budaya ini tuan-tuan, sekarang kita dapat.
Mari penyakit. Hari ni dah resmi dah. Dah mari dah. H1N1. Dah sampai dah di Malaysia. Influenza A, H1N1. Dulu dipanggil semua babi. Tapi pasal babi tersinggung, tukar nama lain sekarang. Babi terasa, tukar nama lain. Dah sampai dah tuan-tuan negara kita. Dalam kita duk jaga, dalam kita duk pedoh, dalam kita duk jaga sana, kontrol sini, sampai juga. Kita jaga di pintu masuk, kita jaga di KLIA, kita jaga di sempadan. Tutup Seremban dengan Melaka kena. Meningitis. Dah mati lagi seorang meningitis pula. Kemarin Akademi JPJ. Hari ni pula Pol punya pelatih pula dah. Kita sekat di sini, mari tang sini. Tak dan habis demam denggi, dia mari demam cikgunya. Habis demam cikgunya, dia main pula semua babi dah. Tak habis semua babi, meningitis pula datang. Yang ni yang Nabi sebut dalam hadis ni. Puncanya apa? Puncanya sebab kita takut nak cakap. Takut nak ambil tindakan. Terlalu nak jaga hati orang. Bila terlalu nak jaga hati orang, tidak mau menjaga peraturan-peraturan Allah Ta'ala, ini dia tuan-tuan. Jadi dah pada kita, bala-bala yang datang pada kita, yang rasa sekarang ni tak tertepis dengan kita ni. Ya, tak tertepis satu-satu di jalan raya, dengan cara balak di jalan raya. Dengan udara, dengan balak pernafasan kita. Dengan balak semua nak menapas tak boleh dan sebagainya. Dengan duit, dengan kemelesetan ekonominya. Dengan masalah sosialnya. Macam-macam tak tertepis. Baik. Kemudian, bahkan menghormatkan itu ialah kerana membesarkan orang itu kerana tuanya atau kerana alimnya atau kerana ia orang yang berhormat, sebagaimana membesar dan menghormatkan secara tarafnya dan secara orang yang menghormatkan tiada melampau-lampau. Di dalam agama kita, nak menghormat ni tak salah. Tak salah nak menghormat-hormat ini. Dia kata kita kalau nak hormat kerana apa? Kerana membesarkan orang itu kerana tuanya. Tuanya tu kita hormat. Sebab itu bila kita pergi majlis apa-apa, naik bas kan, naik kereta api kan, naik apa benda pun, bila tengok orang tua, kita bagi tempat. Ya, seorang anak berjalan dengan bapak dia pergi kenduri kahwin. Ya, bapak dah tu, anak jalan dengan bapak pergi kenduri kahwin, cari kerusi bawah kemah, sudah tak ada kerusi ni. Tinggal satu je kerusi. Anak pergi ambil nasi, duduk situ. Bapak carilah mana-mana kerusi kosong, bapak duduklah ya. Haram tu perbuatan anak. Patut kamu bagi pada bapak kamu. Ini dia duduk atas kerusi, dia suruh bapak dia. Bapak ambil dah bapak, agak-agak tak ada kerusi, makan juga pokok tu bapak, duduk sila lagi sedap. Ini contoh orang tak hormat kepada orang tua. Dia kata yang nak hormat pada orang tua. Nombor satu. Yang kedua, hormatkan kerana alimnya. Kerana ilmunya itu kita hormat. Ciumlah tangan orang tua, tak salah pun. Ciumlah tangan orang alim ni, tak salah pun. Atau kerana dia orang yang berhormat. YB lah tu. Kerana dia orang berhormat, kita hormatlah dia. Ya, baru bulan lepas kan saya pergi ceramah di manakah. Saya ceramah tu YB datang resmi. Banyak agenda tuan-tuan, letih tuan-tuan. Letih amat. Kita sampai pukul 9 pagi. Saya nak cakap 11.30 baru boleh cakap. Kawan tu nak cakap, kawan ni nak cakap, persembahan yang ni. Ya Allah, letihnya. Dah lah kita letih. Sebelum saya bercakap, YB resmi dulu. Tengah dia bercakap, orang duk bu dah. Bu, kesian tuan-tuan. Menung saya. Sampai dia kata, tuan-tuan, tolonglah hormat saya. Tuan-tuan, kesian dekat saya. Menung. Saya tengok tuan-tuan. Kalau saya jadi dia, saya balik tapi masa nasi di rumah. Dia YB perempuan. Orang tak suka. Zaman lah dia tuan-tuan. Oh, baliklah. Boleh belah lah. Ya Allah, tuan-tuan. Kesian dekat dia tuan-tuan. Saya pun tunduk. Nampak. Jadi tuan-tuan, ialah dia belah mana pun lantak kat dia lah. Tapi sebagai pemimpin, hormat dia lah. Agak-agak tak mau dengar, pergi jamban. Agak-agak tak suka dia cakap apa tu, tuan-tuan duduk menung dalam tandas tu. Dia habis, baru keluar. Janganlah kita bu dia, kesian dia tuan-tuan. Kesian. Saya dengar pun, saya tengok pun, kesian tuan-tuan. Baik, kemudian dia kata hormat dia, membesarkan dia dan menghormatkan secara tarafnya. Dan secara taraf orang yang menghormatkan tadi pula tiada melampau-lampau.
Janganlah hormatnya yang melampau-lampau sangat, yang bukan-bukan sampai dia kata berhabis-habis diri berhutang. Nak sambut menantu sampai habis-habis berhutang ni. Tu yang datang jumpa saya bawa kad bank. Dia kata, ustaz tolong pegang kad bank ni. Ini kad saya. Ustaz pinjamkan saya 10,000. Sebab anak saya nak kahwin. Saya kata dah tak ada duit, buat apa nak kenduri? Kahwin sudah lah, nikah sudah. Ambil 10 talam buat di surau sudah lah, nuri juga. Tak boleh ustaz, apa kata orang? Nampak ni. Apa kata orang? Orang pun ada anak buat kenduri, kita pun ada juga ustaz. Masalahnya kita ada anak tapi tak ada duit. Demo ada anak, demo ada duit, boleh buat kenduri. Kita ni cuma ada anak, duit tak ada, nak buat apa? Tak payah buat kenduri. Tak apalah ustaz, biarlah saya buat. Nak sewa di dewan pula tu tuan-tuan. Kalau sewa kemah depan rumah jadilah. Dah nak sewa dewan daikon 10,000 nak pinjam duit saya. Saya kata minta maaf lah Tuan Haji, minta maaf. Tak apa ustaz pegang kad ni, ustaz cocok je. Saya kata kalau duit ni ada, kad ni ada duit, buat apa Tuan Haji bagi saya pegang? Maknanya tak ada duit. Saya kata minta maaf, saya nak pakai sekolah banyak. Banyak nak pakai duit. Ini pun menyakit tuan-tuan. Jadi kadang-kadang saya fikir juga, dah tahu tak ada duit, dia buat kenduri buat apa? Yang nak seronoknya orang lain. Yang menung setiap malam, bayar ke dia hutang aku ni? Kita yang menung. Yang anak dengan menantu dia seronok je tuan-tuan. Dia tak tahu pak dia berhutang. Dia elok bulan madu kat Pangkor lagi. Yang kita ni bulan madu di mana ni? Lain kalau pak dia tu kahwinkan kita dengan anak dia, tak apa lah. Boleh gagah kita bagi pun. Ini yang rasanya orang lain, kita yang teruk pula. Jadi ini yang banyak orang buat macam tu sebab apa? Sebab tak nak orang kata. Kalau buat kenduri sikit-sikit, nanti orang kata. Buat kenduri sikit-sikit, nanti orang kata kena cukup lah, dah mengandung lah. Ini tabiat kita. Cuba tuan-tuan tengok tabiat orang kita. Kalau kenduri hantarannya mahal-mahal, kita kata apa? Macam jual anak kan? 20,000, Masya Allah. Sekarang dah meniaga anak dah. Nampak? Orang duk ngumpat. Berapa ribu hantaran dia? 1,500. Ya Allah, murahnya. Mesti ada apa-apa kan? Mahal pun salah, murah pun salah. Ini tabiat orang kita ni tuan-tuan. Sebab tu kalau kita nak kira semua orang, memang susahlah hidup kita. Sekarang kita kira satu je, kira hukum. Kira Allah Ta'ala. Allah kata haram dah. Allah kata berdosa dah. Kalau tak haram, tak berdosa, sila buat. Kalau nak kira orang ni tuan-tuan, buat baik pun salah, buat jahat lagi orang kutuk. Buat baik pun orang kutuk. Jadi sekarang jangan takut kepada orang cakap. Sekarang kita buat je dulu tuan-tuan. Janji benda tu tak salah pada hukum. Dan dia kata, dan janganlah berhabis-habis diri berhutang dan pinjam meminjam dan berpenak lelah yang tiada berpatutan, bahkan iaitu tidaklah salah pada syarak, bahkan disuruh hormat pula, seperti masalah 181 dan 82 bagi juzuk yang ke-13 membicarakan tentang bab menghormatkan tetamu, menghormatkan orang yang datang ke tempat kita. Di sini dia sebut tuan-tuan tentang berhutang. Tuan-tuan buka dalam Bahrul Mazid jilid yang ke-14 berkenaan wasiat. Bab berkenaan wasiat yang mana ada kitab. Dalam hadis berkenaan dengan wasiat itu, dia ada 6 benda yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu yang pertama, tidak ada wasiat bagi orang yang layak mendapat pusaka. Orang yang layak dapat pusaka tidak ada wasiat. Anak tuan-tuan tu wasiat. Anak tuan-tuan tu ahli pusaka, ahli waris. Mati je tuan-tuan, anak tuan-tuan akan dapat harta tuan-tuan. Maka anak tuan-tuan tidak perlu diberi wasiat. Wasiat harta tak perlu, sebab mereka ni dah tentu dapat harta pusaka. Jangan tuan-tuan wasiat pula tanah bapak di Ampang bagi dekat Abang Long, tanah bapak di Kemesah bagi dekat Angah ya, tanah bapak dekat dengan Gombak bagi dekat Acik. Itu wasiat yang tidak sah, kerana Acik ke Angah ke Alung ke sudah tentu mendapat harta pusaka.
Kalau tuan-tuan nak bagi sekarang tengah hidup. Nama dia hadiah ataupun hibah. Bagi siap-siap, tukar nama siap-siap, tukar geran siap-siap. Iaitu nama dia hibah, pemberian semasa hidup. Yang tu tak salah, silakan. Tapi kalau wasiat untuk ahli-ahli waris tak disuruh dan tidak sah, melainkan ahli waris bersetuju. Kalau ahli waris tak setuju, maka tidak sah wasiat itu. Baik. Tetapi orang yang tidak berhak menerima harta pusaka boleh menerima wasiat dengan syarat tidak lebih daripada 1/3. Seperti anak angkat, tuan-tuan. Anak angkat tak layak dapat pusaka, maka tuan-tuan bolehlah wasiatkan. Kalau ayah mati, duit ayah sekian banyak bagi pada adik angkat kamu, dia ni orang susah, ayah bela dia, maka boleh diberi, sebab tak lebih daripada 1/3. Itu bab wasiat. Kemudian Nabi cerita pula tentang angkat. Nabi kata jangan bubuh anak orang dengan bin kita. Haram. Kita bela anak orang, kita binkan pada kita, hukumnya berdosa. Walaupun anak tu ialah anak kakak kita, anak abang kita. Kita bela, kita bubuh nama kita, hukumnya adalah haram. Dan andai kata kita mati, anak angkat yang dibinkan dengan kita tadi mengambil harta pusaka, maka anak angkat tadi dilaknat oleh Allah berturut-turut sampai hari kiamat. Ya, sebab dia makan harta daripada benda yang bukan harta dia. Bila dia kahwin, isteri dia makan, isteri dia pun dilaknat. Bila dia dapat anak dia makan harta, anak dia pun dilaknat. Bila cucu dapat, cucu pun dilaknat. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Jadi tuan-tuan berhati-hati. Yang mana ada anak angkat, jangan bubuh bin, tuan-tuan. Yang kedua, tukar nama pada bapak dia yang asal. Kalau bapak dia bukan Islam, bubuh alhamdulillah dan sebagainya. Yang ketiga, tolong pastikan bahawa dia tidak mendapat harta pusaka, melainkan kalau ahli-ahli waris bersetuju nak bagi pada dia. Silakan dapat. Kamu atas belas ihsan kami bagi harta, silakan, boleh. Kalau tuan-tuan nak bagi juga pada anak angkat, tolong wasiatkan tak lebih daripada 1/3. Kalau takut tak sempat wasiat, bagi sekarang, tak salah, dipanggil sebagai hibah. Yang ketiga dalam hadis tu Nabi sebut tentang isteri. Tentang isteri, Rasulullah melarang isteri membelanjakan harta suami tanpa izin suami. Harta suami itu apa? Motor, kereta. Ustaz-ustaz kampung dulu kata apa? Kereta ke, motor ke. Boleh faham tak? Kita ni kalau pakai motor ke, kereta ke, sopalah, motor ke, kereta ke, semua kereta belakang. Ustaz kampung-kampung dulu kan. Jadi suami punya harta, isteri tak boleh belanjakan, tak boleh gunakan tanpa izin suami. Tak boleh. Suami pergi krosos, dilangkaui 2 minggu. Suami kata, "Pak, jangan guna kereta ni dan jangan bagi pinjam kereta ni." Suami tak bagi. Datang adik si isteri, "Kakak, pinjam sekejap kereta Abang Mat. Nak pergi Putrajaya lah, ada pertunjukan belon." Jadi haram kakak bagi, walaupun yang nak pinjam ialah adik sendiri. Haram, pasal jaga harta suami sampai tahap macam itu. Yang keempat itu Nabi sebut, yang mana berhutang tolong bayar. Ni penyakit kita ni. Hutang pandai, bayar tidak pandai. Sekupang tuan-tuan hutang tak bayar, tergantung tuan-tuan untuk masuk syurga. Tuan-tuan tak bayar hutang, amalan semua tergantung, tak terangkat ke langit. Tak lama lagi kita nak sambut ni nisfu Syaban ni. Ada beberapa golongan yang tidak diterima ibadat walaupun dia baca Yasin malam tu 30 kali Yasin. Malam nisfu Syaban ni, Rejab Syaban tak lama dah. Tuan-tuan kadang-kadang baca Yasin sampai 3 kali malam nisfu Syaban. Sekali baca doa, kali kedua baca doa lain, kali ketiga baca doa lain. Padahal kalau baca sekali pun cukup dah. Tapi tabiat kita nak baca juga 3 kali. Tetapi tuan-tuan kena ingat, ada 18 golongan yang tak terangkat amalan pada malam 15 Syaban itu.
Siapa dia? Orang yang hutang tak mau bayar. Selagi dia tak bayar hutang tu, bukan dia tak mampu, bukan dia tak ada duit, saja-saja dia lengah-lengahkan pembayaran hutang, menjadikan tuan-tuan ibadat ditolak. Letih tuan-tuan. Orang berhutang ni menipu tak tinggal. Minggu depan aku bayar, minggu depan aku bayar. Lah, dah 10 kali dah minggu depan. Tak bayar-bayar lagi. Kadang-kadang buat rumah tak bayar pada tukang. Tukang guna duit sendiri siapkan rumah. Bila habis rumah dia dah duduk, dah berak kencing dalam rumah, duit tukang dia tak bayar. Jenis apa punya orang ni tuan-tuan? Sedangkan Nabi kata dah, bila kita upah seseorang, sebelum kering peluh dia, bayar ada upah dia. Nabi pesan tu, sebelum kering peluh seseorang, bayar upah dia. Ini bukan kata kering peluh, kering habis dah, tak bayar lagi tuan-tuan. Semayang rajin, jemaah rajin, mengaji rajin, hutang tak rajin bayar. Dia hutang sana, dia hutang sini, dia tutup sana, dia gali lubang sini. Ni kita duk baca ni tuan-tuan, orang yang macam ini tidak diterima ibadatnya. Berjaga-jaga. Yang kelima disebut di situ dalam hadis tu, orang yang menjamin. Orang yang menjamin orang lain berhutang. Kalau dia tak bayar hutang, penjamin kena bayar hutang. Ini Nabi pesan. Kita jamin satu budak hutang, budak tu tak bayar, kita kena bayar hutang budak tu. Ini hukum menjadi penjamin. Baik, kita sambung. Wasyuribatil khumur, dan banyak orang meminum arak. Lah ada pula bir tak mabuk pula. Nah, apa ishtaq apa nama? Ya, ishtaq, bir tak mabuk. Udah bir tak mabuk pula. Kalau dah tak mabuk, yang kata ibu nama bir pasal apa? Buk ishtaq sudah lah. Yang kata ibu nama bir tak mabuk pasal apa? Bir tidak mabuk, bir halal. Yang kata ibu bir tu pasal apa? Faham pada kita semua, bir tu semua haram. Faham pada kita, bir tu nama arak, jenama arak. Faham orang bir ni haram lah. Serupa dengan babi lah. Ada babi halal, babi halal? Tak ada. Serupalah dengan bir. Teruslah guna nama bir, bubuhlah nama minuman ishtaq. Sudahlah. Minuman macam ni, minuman apple, Zappel, tak apa. Semua orang tahu. Yang kita gatai bubuh nama bir pasal apa? Nak cari glamour. Anda kena tarik balik bir halal tu. Ya, orang tak mau tu. Balik pada asal balik, bubuh nama ishtaq sudah. Teruslah bubuh nama lain. Ya, buhlah nama apa nama, jangan menggunakan nama-nama yang haram ataupun yang menjurus ke arah yang haram. Baik, sesungguhnya apabila banyak jadi orang minum arak, maka ialah satu daripada tanda mustahak diturunkan azab Allah. JKS 3435, lampu kereta tak padam. JKS 3435, tolong padam lampu kereta. Baik, kemudian maka di sini telah ditanyakan orang, adakah minum arak itu dari belum Islam sampai kemudian sampai zahir Islam telah ada orang yang minumnya, maka betapa pula mustahak turun bala? Dia kata, ustaz, orang minum arak ni ustaz, zaman dulu dah ada dah ustaz. Zaman dulu dah ada. Bukan zaman sekarang je. Kapal Titanic yang tenggelam tu pun orang jumpa arak dalam dia masih elok lagi, dalam botol-botol dia. Malah kapal-kapal yang tenggelam dalam Selat Melaka, yang tenggelam dalam Laut Cina, ada botol-botol arak yang boleh diminum lagi. Jadi daripada dulu ustaz, macam mana yang kata turun bala tu? Maknanya turun bala ni sentiasa turun bala ke ustaz? Baik, jawapannya, bermula yang dimaksudkan di sini ialah terjadinya banyak meminumnya dan berkembang ia di merata-rata ceruk. Ya, pada tahun dulu-dulu orang minum arak, tapi orang tak pernah minum di kapal terbang. Sekarang orang minum berselerak di kapal terbang. Dulu orang minum menyorok-nyorok arak. Sekarang orang minum tutup jalan, letak kaki
letak meja di kaki lima, letak meja kerusi di kaki lima, pakat duk minum arak. Dulu pok-pok Cina minum arak, pok-pok Hindu pun minum arak, tapi dia minum seorang-seorang dia. Sekarang minum dengan satu datarannya luas, satu lamannya luas. Kaki lima boleh tutup kedai, dihias dengan yang hebat-hebat, kedai yang hebat-hebat. Yang ni yang maksudnya ni. Arak bukan setakat diminum saja. Arak tu dah jadi sumber pelaburan yang sangat menguntungkan. Arak diletakkan pada jersey bola, dan semua orang minat kepada Liverpool. Sedangkan Liverpool itu ditaja oleh Carlsberg. Orang minat. Memang tuan-tuan tak minat arak, tapi tuan-tuan minat Liverpool. Stephen Gerrard. Betul ke? Saya sebut saja. Minat. Sama lah tu. Minat pada dia seolah-olah menyokong kepada arak. Tuan-tuan tu buat kempen boykot Yahudi, boykot Yahudi. Boykot Liverpool tak juga. Jadi juga peminat The Reds pakai baju merah juga. Bila lawan siaran langsung EPL, pergi tengok bola di kedai mamak, pukul 2-3 pagi, tengok Liverpool lawan dengan Arsenal. Kalau tuan-tuan boykot kepada Yahudi, boykot kepada barangan-barangan Yahudi, kenapa tak boykot kepada Liverpool? Liverpool juga menyokong arak, malah di jersey dia terpampang dalam gambar arak. Sama lah tuan-tuan. Sebab tu kalau kita hari ni bercakap tentang soal Yahudi, soal boykot, mana ada orang sebut lah sekarang? Tak ada ceramah nak boykot Yahudi. Tak ada cerita penindasan Yahudi. Yang mana masih kuat di kereta dia masih ada lagi Save Gaza. Yang mana masih kuat lagi Save Palestine ada lagi. Yang mana tak ada dengan stiker tu pun dia buang habis. Kita tidak mau menjadi manusia yang hanya semangat dia sikit. Kita nak kalau kata haram, haram terus. Yang berkaitan dengan dia pun haram, aku tak suka terus. Tu ustaz nak suka dengan apa ustaz? Kalau lah Liverpool tak boleh, MU tak boleh, Allah berlambak lagi tuan-tuan. PKNS Selangor ada. Apa tak bolehnya? UPB my team. Allah. Tu pun kira hebat apa tuan-tuan? Johor Pasir Gudang kira hebat apa? Okey lah tu. Daripada benda-benda arak ni. Baik, kemudian maka dengan sebenarnya apabila dilihat sebagaimana zaman kita ini telah merata arak itu segenap kampung dan ceruk-ceruknya orang minum arak, dan arak tu dijadikan dalam bentuk yang lain daripada cecair, nama syabu, ekstasi, pil ermin dan sebagainya. Kalau minum arak menjadikan hilang ingatan, bila makan pil juga jadi bodoh, jadi samsing, jadi ganas. Dan jadi tuan-tuan, akibat daripada arak, akibat daripada dadah ini, dia datang penyakit yang bermacam-macam. 84,000 sekarang orang yang kena HIV positif, AIDS. HIV AIDS saja sekarang di negara kita 84,000 orang. Banyak tu tuan-tuan. Bila kita ambil berat tentang AIDS, bila Rock Hudson mati. Bila mati saja Rock Hudson, seluruh dunia bercakap tentang AIDS. Maka kita berkata insya-Allah di Malaysia tak ada AIDS, di Malaysia ni kita kontrol. Selepas hampir 15 tahun, 20 tahun AIDS, 84,000 yang berdaftar tu tuan-tuan. Kebahagiaan besarnya berpunca daripada apa? Dadah. Berkongsi jarum suntikan dan sebagainya. Dan ulama-ulama mengatakan bahawa dadah termasuk kategori arak. Arak termasuk di dalam kategori dadah yang menghilangkan akal. Diberinya nama yang berbagai-bagai. Tidaklah senang orang-orang yang jahil mengenal arak ataupun bukan. Diberinya nama bir, seperti bir, maka iaitu ada beberapa banyak jenisnya dan berdarjat-darjat mabuknya. Ada bir yang diperam secara moden, ada bir yang diperam secara tradisional. Yang secara tradisional dipijak-pijaknya anggur. Tuan-tuan ingat depa perah macam kita duk perah buah kan? Arak tu dipijak ramai-ramai. Dibubuhnya arak anggur dalam tong, pakai duk pijak sampai dapat air. Itulah cara paling mudah untuk mendapatkan air anggur sebelum diperam, sebelum dicampur dengan alkohol, maka jadilah arak. Dan jenis-jenis yang berjenis-jenis mahal dan sebagainya. Maka di sini hendaklah saudara ambil ingat, setiap yang cair yang memberi mabuk itu namanya arak.
maka arak itu sedikitnya dihukumkan macam minumnya seperti minum yang banyak, walaupun setitik. Walaupun setitik dibubuh di dalam makanan, dia tetap dikira arak. Walaupun tuan-tuan tak minum arak, tetapi tuan-tuan makan ayam yang direndam dalam arak, tetap dikira sebagai arak, walaupun tidak mabuk. Dan tidak, yakni jikalau minum setitik pun hukumnya macam minum sebotol, 2 botol. Dan tidaklah boleh diminum akan dia dibuat kata ubat, kerana dia bukan ubat. Orang dulu-dulu kalau bersalin, dia minum sejenis arak untuk menghangatkan tubuh isteri yang bersalin itu. Haram hukum dia. Lah kita dah semakin tahu tentang agama, kita semakin faham tentang agama, kita tak minum dah benda tu. Dulu pakat duk minum tuan-tuan. Isteri bersalin, bagi minum. Dalam pantang bagi minum. Konon-konon nak panas. Tidak ada ubat untuk kegunaan arak. Arak tidak ada ubat, melainkan darurah. Tuan-tuan makan nasi, tercekik tulang. Tercekik tulang ni, air apa pun tak ada. Tinggal arak saja. Tungginglah arak, janji tulang tu tenggelam. Yang tu tak apa, darurah. Menyelamatkan nyawa pada masa itu. Jangan orang duk bagi pula tajuk, apa ni arak, tak mau, mampus terus. Masa tu tak apa dah, pasal dah tak ada dah. Dah cekik perut dia pun, tulang tak mau keluar juga, tumbuk dia pun tak mau keluar juga. Lah kali bagi arak, pergi pinjam kedai Cina sebelah. Pada masa itu lain cerita dah, sebab dia darurah pada masa itu. Bahkan dialah seperkara benda yang mendatangkan mudarat, dan dia dipanggil sebagai umul khaba'is, ibu kepada segala kejahatan. Tuan-tuan tengok pada dadah, asal-asal dadah, mula-mula dia curi duit kawan-kawan, lepas tu dia curi duit mak bapak dia. Bila mak bapak tak ada duit, dia curi duit jiran-jiran dia. Bila jiran tak ada duit, dia curi harta masjid, harta surau. Bila masjid surau pun duit tak ada, pergi rompak bank, rompak kedai. Daripada dadah dia boleh jadi zina. Daripada zina dia boleh campak budak, pitok wah katih. Bila orang tahu, dia takut orang tahu, dia bunuhlah budak. Daripada zina dia naik kepada bunuh orang. Puncanya apa? Puncanya adalah daripada arak. Jadi kalau kita nak selamatkan jalan raya daripada pemandu mabuk, bukan buat kempen don't drink and drive. Sebaliknya, tutup kilang arak. Tidak ada alasan untuk buka. Orang Cina tak boleh minum, orang Hindu tak boleh minum. Nak minum, minum dalam bilik empal. Tak boleh minum tepi jalan, bawa kereta pula. Sekarang ni Hindu senang. Dia bunuh orang, lepas tu dia bagi mabuk. Bila polis tangkap, dia kata, saya tak salah, saya mabuk, saya tak sedar. Banyak tuan-tuan. Lepas dia bunuh orang, dia bakar orang. Lepas tu geng hak bunuh orang ni pakai dia minum mabuk. Bila polis main tangkap, semua mabuk. Masuk mahkamah, semua buang kes. Sebab mabuk. Hak mati kena bunuh tu macam, dia ada anak, dia ada isteri, dia ada mak bapak nak kena tanggung. Mereka lepas kes. Pasal apa? Mabuk. Sebab tu dalam Islam, siapa yang mabuk, bunuh orang, tetap dihukum bunuh. Kalau dia sengaja mabuk. Dalam Islam, suami yang mabuk menceraikan isteri dia, tetap jatuh talak. Sebab dia sengaja minum. Melainkan dia terminum. Dia tak tahu itu arak, dia pergi minum, mabuk. Yang tu tak kira. Tapi dia sengaja minum, dengan sebab sengaja minum, kemudian dia mabuk, apa perbuatan dia pun dikira. Baik dia bunuh orang, baik dia mabuk, dia ceraikan isteri dia, hukum dia ialah jatuh dengan sebab sengaja dia minum arak. Baik, walubisal harir. Laki-laki banyak memakai sutra. Yang seterusnya, bala berpunca daripada laki-laki banyak memakai pakaian sutra. Dengan diberikan bermacam-macam alasan. Ada yang kata sutra ni sutra campur, bukan original ustaz, ini bukan pure ustaz ni campur ni. Ada yang kata pula ni ustaz ni sutra Korea, yang ni ustaz ni sutra Cina, yang ni sutra Kelantan. Macam-macam alasan nak boleh pakai juga sutra. Baik, kita tengok. Maka ini satu perkara yang banyak terjadi pada zaman kita.
iaitu banyak kaum laki-laki memakai sutra. Sutra ni tuan-tuan hanya dikhususkan untuk orang perempuan, sebab sesuai dengan lembut orang perempuan, sesuailah kain dia itu dengan kelembutan orang perempuan. Laki-laki ni sifatnya kasar, orangnya pun kasar, mana boleh pakai lembut-lembut, pakai kasar-kasar lah. Ada juga orang perempuan, dia kata pakai sutra ni tak boleh bawa semayang, baju sutra, sebab sutra ni buat pada tai ulat, kata dia. Najis. Siapa kata najis? Kalau najis takkan boleh pakai. Kalau sutra tu najis, takkan tuan-tuan boleh pakai, ibu-ibu boleh pakai sutra. Dia kata ustaz, sebab ustaz mengajar, ada ustaz mengajar, dia kata tak boleh pakai. Pakai baju kurung, tak boleh pakai dengan selekung semayang. Buang baju kurung sutra tu, haram, najis, buat pada tai ulat. Dia kata sutra ni buat tai ulat, haram lah. Kesian kat ustaz. Ya, payah tuan-tuan. Kalau sutra tu najis, apa sebab Allah hukumkan halal orang perempuan pakai baju sutra? Maknanya dia tak najis. Benda najis ni laki-laki tak boleh, perempuan pun tak boleh. Itu makna najis. Ini dikhaskan untuk orang perempuan. Macam mas. Mas perhiasan itu untuk orang perempuan. Pakaian mereka silakan. Orang laki-laki tak boleh pakai mas, melainkan gigi mas. Ya, itu pun kalau dah habis ikhtiar dengan gigi palsu tak boleh buat. Dah 4 kali dah buat gigi palsu. Asyik buat busuk, asyik busuk buat. Ya, dia tak boleh, mulut dia tak boleh dengan gigi batu biasa. Jadi dia pergi jumpa tukang kata, ini encik, lu taklah boleh pakai ini gigi batu ah. Lu punya gusi taklah elok. Sekarang lu pakai mas lah. Gigi mas taklah busuk punya. Boleh pakai gigi mas. Hukum boleh. Ya. Minyak wangi alkohol, ya tuan-tuan, tu khilaf ulama. Ada ulama sependapat mengatakan bahawa boleh bawa sembahyang, dia tidak dikira najis. Baik, jadi tuan-tuan, masalah laki-laki pakai emas tadi, yang pertama dibolehkan memakai gigi emas, tak salah. Yang kedua, boleh dipakai hidung emas. Ya tuan-tuan, hidung ni perompak geng ibul ke apa kan, memang masuk dalam rumah. Dia tetahnya hidung kita ni putih. Ni putih hidung ni, cari sepepat tak jumpa. Takkan tuan-tuan nak terbuka hidung jalan, hujan turun jenuh masuk dalam hidung. Maka boleh dipakai hidung emas sebagai hidung palsu. Tapi zaman kita sekarang bahaya, tuan-tuan kena pakai grill. Ya, bawakan grill pusing satu kampung, insya-Allah orang tak rompak. Kalau tidak orang rompak, serahkan hidung. Baik, susah tuan-tuan. Dan yang ketiga, dibolehkan untuk orang lelaki pakai pisang mah. Yang tu tak apa. Yang tu tak apa, simpan dalam poket tuan-tuan. Nak sembahyang tadi, nak makan pisang ke nak sembahyang, simpan poket pisang dalam poket. Nanti sembahyang, lepas sembahyang makan. Tengah sujud, gelai pisang mah jatuh bergolek. Sujud lagi kedua, bangkit tak ada pisang. Ya, dia boleh ambil pisang mah. Baik, perempuan mas halal untuk mereka. Tapi laki-laki walaupun haram pakai, boleh jual. Laki-laki cuma haram pakai emas, jual emas tak apa. Laki-laki haram pakai sutra, jual kain sutra, baju sutra, silakan. Sebab itulah dia tidak najis. Baik, tetapi laki-laki diharam pakai sutra. Sebab saya katakan tadi, sifatnya berbeza untuk laki-laki. Dan telah dipermudah-mudahkan mereka akan hukum. Ada yang berkata, pakai sutra campur tak mengapa. Ada pula yang kata, sutra yang asli sikit, yang campur banyak, tak apa. Ada pula yang memakai sapu tangan sutra, tak apa. Lipat-lipat sapu tangan, buh dalam baju kot, tak apa. Ada yang kata, tai je ustaz, tak apa sutra. Bukan luas mana tai ni pun ustaz.
macam-macam dalil. Lama-lama hingga tiada perbezaan banyak dan sedikitnya, habis dipakai belaka. Tiada seorang berdua yang memakai demikian. Yang memperbuat demikian itu mengeluarkan hukum dengan remuk-remuk kata dan sangka-sangka juga, hingga jadi umum balua pada memakai sutra itu dengan sebab dipermudah-mudahkan akan hukumnya, dengan tidak dipelajari betul-betul akan hukum memakai sutra, dan tidak mengambil berat pada menjauhkan benda yang haram. Dengan halnya demikian, sudahlah laki-laki serupa perempuan, dan serupa dengan orang perempuan yang memakai yang halus-halus dan yang enak bagus, maka laki-laki pun ikut sama memakai batik sutra, baju sutra dan sebagainya. Nak kenduri kahwin pun buat baju Melayu sutra. Haram dengan semata-mata haram. Baik, bagaimanakah laki-laki dibenarkan memakai sutra? Yang pertama, laki-laki diharuskan memakai sutra apabila dia mengidap penyakit kulit. Yang mana penyakit kulit itu menyusahkan dia kalau dia pakai baju biasa. Panas, gatal, merebak, miang. Maka diharuskan dia memakai pakaian sutra kerana sakit kulit. Bagi mazhab Syafi'i, boleh dia pakai baju sutra tu untuk dia keluar rumah. Sebab badan dia panau, kurap, kayak, alergik kulit. Tu jenis biji-biji badan ni yang keluar nanah tu, kalau pakai baju biasa ni lagi kuat merebak dia. Bagi mazhab Syafi'i boleh pakai sampai keluar rumah. Bagi mazhab lain sekadar dalam rumah dan dalam laman saja yang boleh pakai baju sutra, kalau orang yang berpenyakit kulit. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi majlis makan malam ke makan siang ke, tengok banyak laki-laki pakai baju sutra, tuan-tuan pandang baik. Orang tu mungkin panau, kurap, ya, kayak, jadi pandang baiklah. Susah ngumpatlah berdosa, nah. Jadi tuan-tuan anggap baiklah, kayak ngamak tak kurap menurut. Hukumnya boleh pakai kalau dia berpenyakit kulit. Jadi kalau tuan-tuan tak mau dituduh kurap, tak usah pakai. Kalau saya tak ada kurap, saya pakai juga ustaz, berdosa. Yang kedua, dibolehkan laki-laki memakai sutra untuk menutup pakaian dia yang koyak. Jika tidak ada kain lain yang boleh menutup baju dia yang koyak, dengan syarat tidak lebih daripada 4 jari untuk tampung baju dia yang koyak. Itu saja dua keharusan bagi orang laki-laki memakai sutra. Pertama, apabila hujan. Di luar hujan. Pertama, apabila penyakit kulit. Yang kedua, apabila tuan-tuan menampung baju yang terkoyak, yang rosak dan sebagainya dengan tak lebih 4 jari. Ustaz, sapu tangan ustaz, cuba kira sapu tangan berapa jari? Tak, 10 jari sapu tangan, tak boleh pakai. Tai ustaz, tai sutra tak boleh pakai. Ustaz ni, tai sutra ni hadiah isteri ulang tahun yang ke-10 ustaz. Hadiah tak hadiah, hukum haram. Lepas tu takkan nak bakar ustaz. Siapa suruh bakar? Tak ada siapa suruh bakar. Pi jual kat Cina. Okey. Ni isteri saya beli 300, sekarang saya jual sama lu 100 dah. Haram ke ustaz? Tak haram, biar mampu Cina pakai. Tak salah. Okey? Baik, adalah syarak kita menjadikan harus dipakai sutra itu bagi orang perempuan sahaja. Kerana perempuan itu ialah perhiasan bagi laki-laki. Hunna libasul lakum. Mereka, yakni perempuan, adalah perhiasan bagi orang laki-laki. Sebab itu sunat pada orang perempuan, berhiaslah dalam rumah. Jangan bila pergi kenduri pakai sutra, duduk dalam rumah, apa pun tak pakai. Kain batik, baju t-shirt, upin dan ipin. Pakailah baju sutra tu. Dia kata, ustaz nak buat kerja ustaz, kalau berjalan tu boleh tak buat kerja, dia nak sapu sampah lah, basuh pinggan lah ustaz, kotor lah, biarlah kita pakai untuk suami. Makan nasi suami tu dengan bersutra, kita layan dia. Baju kurung sutra lagi, baju tidur sutra, layan suami, tak salah. Sebab dia adalah perhiasan bagi orang perempuan.
maka patutlah ia berhias dengan barang yang halus dan licin. Abang-abang pun belilah barang-barang ni bagi kat isteri yang halus dan licin. Ini licin lengan tak ada apa. Yang tu banyak. Tengkok pun licin tak ada apa. Jari pun licin tak ada apa. Dia ada perhiasan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, supaya menyukakan suaminya. Dan pula munasabah daging sutera itu dengan perempuan, kerana kulit perempuan halus, maka halus bertemu halus menjadi manislah ia, dan menjadi perempuan seperti hias bagi suami. Kemudian apabila datang si laki-laki pula mengambil sutera, dibuatnya pakai macam perempuan kerana bermegah-megah. Baju batik dia 500, 1,500, bermegah-megah. Maka sudahlah memperbuat barang yang ditegah oleh syarak, serta menyerupai perempuan yang halus kulitnya. Maka itulah sebabnya yang Nabi sabdakan, apabila banyak laki-laki memakai sutera, maka menunjukkan satu tanda mustahak diturunkan oleh Allah bala. Yang keterusnya, wattukhizatil qainat wal ma'azif. Bala yang keterusnya ditempah kerana diambilnya perempuan-perempuan menjadi penyanyi dan bunyi-bunyian petik tangan. Hadis yang keseterusnya ialah punca mendatangkan bala apabila diambilnya qainat. Al-qainat maknanya penyanyi-penyanyi perempuan. Diagung-agungkan, diberikan kehebatan, anugerah, pujian, diberikan ruang yang cukup banyak dalam media, sehinggalah apa pergerakan, perbuatan penyanyi-penyanyi semua menjadi pengetahuan umum masyarakat. Adalah hal ini satu perkara yang amat sukanya orang-orang sekarang. Bukalah akademi apa pun, berselera orang nak masuk. Akademi fantasia-sia, ramai orang masuk. Mentori orang masuk. Masuklah 1 in million semua orang nak masuk. Pantang. Yang orang tak nak masuk, musabaqah. Tiap-tiap tahun seripah. Yang tu je dia tak tahu. Mana ada tuan-tuan orang nak masuk musabaqah, marhaban, barzanji. Tak tak. Tapi bab menyanyi ni masuklah. Banyak orang masuk. Tiada satu keramaian yang menghabiskan suka hati mereka melainkan dengan perempuan menyanyi. Tu saya cakap banyaklah tuan-tuan. Nak buat program apa pun kena ada menyanyi. Mai orang besar datang kena iring dengan penyanyi. Jadi umum, jadi wajib dah sekarang ni. Tak ada penyanyi tak meriah. Nak sambut hari setiausaha, penyanyi. Nak sambut hari ibu, penyanyi. Nak sambut hari bapa pun kena penyanyi. Nak buat kempen apa pun penyanyi kena ada. Nak bagi orang ramai datang dengar ceramah pun panggil penyanyi. Nak bagi pampir ramai pun penyanyi. Semua letak penyanyi. Sampaikan nak buat musabaqah, selingan dia pun kena panggil penyanyi. Nak bagi orang datang. Maka disambutlah oleh mereka dengan jemputan berhabis-habis wang. Satu lagu 5,000, 3,000. Kena 5 lagu, 25,000. 10 tahun menyanyi, juta punya duit. Juta tuan-tuan. Nak bagi barang laku, lantik jadi duta produk. Panggil produk sini, artis jadi duta. Bawa produk ni, artis jadi duta. Dan dijemputnya dengan berhabis-habis wang kerana menghadirkan gelanggang tari dan menyanyi. Penuhlah mereka riuh rendah, suka ria mengadap tari, menari dan menyanyi yang bermacam-macam daripada perempuan-perempuan sundal dan perempuan-perempuan wayang dan lain-lainnya. Itulah yang banyak berlaku di zaman kita pada hari ini, segenap negeri dan bandar. Maka itulah yang disabdakan oleh Nabi, apabila telah banyak diambil perempuan penyanyi, maka itulah satu tanda mustahak turun bala. Kalau belah Kuala Lumpur macam kita ni, disko merata cerok, kelak malam rata-rata. Belah kampung tu, karaoke kampung. Kedai kopi buruk yang amat belah siang. Malam ni hidup. Disediakan satu set, satu sudut untuk orang perempuan ni karaoke. Order mi Bandung, nasi ayam kampung dengan
teh tarik sambil main karaoke, tengok orang perempuan menyanyi. Di kampung semua dah buat macam ni tuan-tuan. Semua dah buat dah. Dia masing-masing ikut tempat. Style kita macam sini, style kampung macam ini. Dilantiknya, dicarinya muzik dan penyanyi untuk menghiburkan orang. Yang ke-184 Yang ke-184 alat-alat bunyi-bunyian. Alat bunyian adalah alat-alat bunyian amatlah berkembang biak dan amat sukanya orang sekarang. Awal-awal alat bunyian yang mereka buat ialah gambus dan biola. Dan lain daripada itu seperti serunai, bangsi, gendang, rebana menjadi ikutan. Telah berkata mereka biola dan gambus dan beberapa macam alat muzik tidak haram. Telah bersandar mereka itu akan dakwanya menunjukkan tidak haram, iaitu hadis Al-Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Supaya terpedayalah orang yang jahil pada dakwa bohong mereka itu. Dan dengan sebab mereka itu mau menurut hawa nafsunya, maka mereka menghalalkan sesuatu yang haram dan menyesatkan orang lain. Sedangkan dalam hadis Al-Bukhari menunjukkan haramnya benda yang berpetik dan benda yang bergesek, berdasarkan kepada bab majaa fiman yastuhilla al-khamr, bab barang siapa menghalalkan arak. Dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari disebutkan bahawa haramnya dan adanya hadis yang mengharamkan alat-alat muzik. Maka tidak ada sekali-kali hadis yang menunjukkan harus alat bunyi-bunyian di dalam mana-mana kitab sekalipun. Ingatlah wahai saudara yang takutkan sesat, janganlah terperdaya dengan perkataan orang yang mengatakan halal gambus, halal biola dan sebagainya. Kerana telah jadi pada zaman kita pada hari ini banyak bunyi-bunyian. Itulah menandakan satu benda yang mendatangkan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Rasulullah, orang sekarang mengutuk dan mencaci orang-orang dahulu. Tuan-tuan boleh dengar balik, orang tak percaya pada mazhab, orang kutuk Imam Syafi'i, orang petikaikan Imam Maliki, Hanafi dan sebagainya. Ini satu perkara yang patut kita takut, iaitu perkara orang sekarang mencaci orang dulu-dulu. Maka sekarang telah berlaku orang berani menzahir dirinya, mencaci orang dulu-dulu, orang tua-tua dulu, orang ulama-ulama dulu, seperti berkata, kita ni mundur sebab orang dulu-dulu sikit-sikit haram, sikit-sikit haram. Dikatanya menjadikan di bawah perintah orang dan menjadikan kita ni dalam keadaan jahil. Kitab-kitab lama ni menjadikan kita tak terbuka pemikiran. Kemudian dikatanya kita tidak berkemerdekaan, dijadikan kita ni hina, miskin dan bodoh. Dikatanya lagi ulama-ulama dulu itu zaman bodoh dan ulama sekarang adalah ulama yang moden dan cukup pintar. Dikatanya lagi ilmu-ilmu sekarang banyak dan zahir perkara yang sulit. Zaman kita lah segala akal bersuluh dengan neraca bermacam-macam pengetahuan. Zaman sekarang ni orang dah celik nak kemerdekaan hur cara Islam sejati. Zaman kita cukup alat kelengkapan dan sebagainya. Dikutuknya orang yang macam-macam ulama-ulama dulu, tak sesuai dan sebagainya. Maka apabila berlaku yang tuan-tuan perkara yang disebutkan tadi, ya, disebutkan di bawah tu, ya, di bawah tu dia sebutkan pada kita, bila berlaku saja perkara-perkara tadi, maka turunlah kepada kita bala. Apa balanya? Falyartaqibu 'inda zalika rihan hamra au khasfan au maskhan. Dan nantilah oleh sekalian kamu, bila 15 perkara tadi berlaku, maka akan datanglah angin merah yang menerbangkan rumah-rumah sekalian kamu dan membantun segala pohon kayu dan tanam-tanaman rebah serta runtuh menimpa dan membunuh kamu. Ataupun kata Nabi, nanti dan lihatlah Allah Ta'ala menurunkan azab, ditelan dalam gempa bumi dan pecah belah tanah runtuh menelan yang di atas. Dan yang ketiga, diubahkan rupa manusia menjadi rupa kera, beruk dan babi. Itulah dia 3 azab yang Allah Ta'ala turun
apabila 15 perkara yang Nabi sebutkan tadi kita kerjakan. Jadi tuan-tuan, kita akan huraikan lagi apakah maksud rihan hamra. Ada yang kata penyakit angin ahmar, akan banyak merebak. Au makhasfan, gempa bumi, tanah runtuh, dibom manusia, peperangan sampai runtuh bumi, runtuh bangunan, akan banyak berlaku. Ataupun au maskhan, diubah menjadi perangai, bukan ubah jadi rupa, menjadi perangai, perangai beruk, perangai babi dan sebagainya. Yang ini saya akan kuliahkan lagi pada bulan hadapan insya-Allah. Apakah maksud 3 benda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?